السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah bertemu sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung perbahasan di dalam surah At-Tariq, dan kita sambung pada malam ini ayat 5 sehingga ayat 7 surah At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Setelah mengetahui yang sedemikian, maka hendaklah manusia memikirkan dari apa ia diciptakan. Setelah mengetahui yang sedemikian, maka hendaklah manusia memikirkan dari apa ia diciptakan. Ia diciptakan dari air mani yang memancut ke dalam rahim seorang wanita, yang keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang dada seorang perempuan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat 5 sehingga 7 daripada surah At-Tariq ini
adalah merupakan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang mengajar kita supaya sedar ke diri, yang mengajar kita supaya kembali menilai asal usul kejadian kita. Kerana sifat manusia memang begitu. Dengan jawatan dia boleh sombong, dengan harta benda dia jadi kufur, dia tidak bersyukur, dengan pengikut yang ramai dia boleh meremehkan orang lain. Ini sifat manusia. Maka bagaimana cara manusia untuk dia kembali kepada status manusia yang benar-benar faham bahawa dia adalah seorang manusia? Maka inilah antara contoh ayat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita berfikir. Falyanzur, ada kalimah nazar, yakni bukan sekadar. Nazar itu melihat dan memandang dengan mata kasar sahaja, tetapi mesti disertakan dengan pandangan mata hati, ainun basyirah, yang dengannya insya-Allah kita sedar ke diri, kita kenal diri kita, kita akan tahu asal usul kejadian kita. Dan akhirnya jadilah kita manusia yang benar-benar faham kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dia sebut dengan kalimah al-insan. Falyanzuril insan. Dalam Quran ada an-nas, dalam Quran ada bashar, dalam Quran ada khalifah, dalam Quran ada al-insan. Di sudut bahasa Arab, apakah ada perbezaan di antara empat istilah ini? Al-jawab maujud. Ada. Empat-empatnya punya perbezaan di sudut tafsiran bahasa Arab. Kalau nak hurai panjanglah, cuma saya nak tumpu satu aja. Al-insan. Khalifah fahamlah, An-nas pun faham. Saya nak transfer itu bashar, biasalah. Kalau saya huraikan panjang, saya nak tumpu pada al-insan sahaja, di mana al-insan adalah manusia yang dia reti guna potensi akal. Itu kira taksi mudahlah, mudah untuk faham. Kalau bashar, maknanya manusia yang mempunyai sesuatu yang dimiliki sebagai manusia. Contoh, makan, minum, ketawa, menangis, bersedih. Itu kita panggil bashar. Baik itu ayat qul innama ana basyarum mithlukum. Apabila Abu Jahal attack Nabi dengan membawa hujah bodoh, yaitu Abu Jahal kata, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa Muhammad
yang klaim dia jadi rasul, dia makan macam kita. Yamshi fil aswaq, dia berjalan pergi pasar. Tu Quran tu. Tu Quran tu. Allah cerita betapa paniknya Abu Jahal sampai dia tak ada hujah untuk lawan Nabi, untuk ajak orang Makkah jangan ikut Muhammad. Maka dia habis pusing, dia tak tahu nak buat apa. Akhirnya dia keluar hujah yang Allah cerita dalam Quran. Dia kata kalau dia ni rasul, dia takkan makan kullu ta'am, dia takkan makan macam kita, dan dia takkan berjalan pergi pasar. Kata kebodoh hujah tu. Tapi itulah yang mereka buat. Lalu Allah ajar Nabi jawab, qul, katakan wahai Muhammad, innama ana bashar. Tengok, tu makna bashar. Katakan wahai Muhammad, ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ayat ni dua tempat. Al-Kahfi satu ayat akhir, Al-Kahfi. Kemudian Fussilat ayat 5. 6, ayat 6 Fussilat. Dua ayat aja dalam Quran. Saya nak ambil faham secara ringkas. Bashar apa? Manusia. Makan, minum. Allah suruh Nabi jawab, beritahu mereka, aku pun manusia. Basyarum mithlukum. Kalau kamu kata aku tak boleh makan, aku tak boleh pergi market dengan isteriku Khadijah, Allah ajar aku jawab, innama ana bashar. Aku pun orang serupa hampa. Aku nak makan, aku kena pergi market, aku kena pergi pasar. Aku nak makan durian, depan. Lalu tadi tengok tu dia durian. Sampai tu imam warning, ustaz jangan jalan belah sana, ambil Bukit Lama. Bukit Baru jam, ikut Bukit Lama. Bukit Baru jam dengan durian. Orang makan durian. Nabi kata, aku serupa kamu, manusia juga. Tu bashar. Dua, khalifah. Khalifah biasalah. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Bila kata khalifah, manusia yang dibeban dengan amanah. Faham tu? Dua. Tiga, An-Nas. An-Nas manusia umum. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini seluruh manusia. An-Nas, yang ni Allah kata apa? Falyanzuril insan. Nampak? Beza. Allah kata, aku minta manusia yang guna akal, yang ada potensi, pandai guna akal dia. Kamu kena perhati, falyanzuril insan mimma khuliq. Guna akal, relax, tenang, fikir. Allah kata, mu tu aku cipta daripada apa? Tak guna akal, tak boleh pergi. Baik itu al-insan. Allahu Akbar. Potensi kita sebagai manusia, akal. So, Allah minta kamu sebagai manusia yang ada akal, kamu kena fikir, kamu ni jadi aku buat daripada apa? Itu yang manusia kaji. Golongan yang ada akal, golongan yang berpotensi menggunakan akalnya, walaupun dia kafir. Tidak sedikit buku-buku, kitab-kitab yang ditulis, buku-buku yang ditulis oleh orang-orang kafir di dalam membahaskan penciptaan manusia, embriologinya, fetusnya, janinnya dipersembahkan kepada manusia supaya manusia sedar walaupun mereka belum memeluk Islam. Banyak buku-buku dalam bahasa Inggeris yang ditulis oleh mereka. Tuan-tuan muslimat, Islam diajar kita fikir asal usul, bermula daripada we are nothing, kita tak ada apa. Jangan duk fikir sekarang.
dengan duitnya, dengan keretanya, dengan nikmat macam-macam. Jangan fikir yang tu dulu. Nak kenal Allah, nak sedar kita siapa, salah satim fi zulumat, kita duduk dalam 3 kegelapan dalam perut ibu. Tu kalau saya hurai 3 gelap ni pakai panjang pula. Kita duduk dalam 3 fasa kegelapan dalam perut ibu sebelum beranak. Tu dalam surah Az-Zumar. Itu lagi panjang perbahasan dia. Lapis demi lapis kita kena hurai. Apa yang penting ialah menyedari bahawa terlalu hinanya kita. Bahan yang Allah cipta adalah bahan yang pernah disebut oleh para ulama, itik tak sudu, ayam tak patuk kalau dia jatuh ke tanah. Kalau air mani ni jatuh ke tanah, itik pun tak sudi nak sudu, ayam pun tak sudi nak patuk, punya hina. Walaupun dia bukan najis, air mani tidak najis. Aisyah kata, Rasulullah, aku pernah kikih pakaian Nabi yang melekat air mani dan Nabi pakai semayang. Tu hukum. Nak sebut air mani tidak najis, air mazi najis, wajib basuh tapi tak wajib mandi. Air wadi pun sama, basuh, tetapi air mani tidak najis walaupun wajib mandi, janabah, junub dan sebagainya. Nak sebut apa? Hukum pada fiqh tidak najis. Kalau terkena pakaian kita, boleh dibawa semayang. Dan Aisyah kikih sebab dia dah kering, Aisyah tolong kikih buang dan Nabi pakai. Awak tak ada pakaian ke Nabi? Dak, Nabi nak ajar hukum. Tu dia Rasulullah. Jangan duk apa lekeh dengan Nabi sampai kain selai tu tak ada baju ke. Weh, jangan duk hina Nabi, sepak pungkok lagi. Jangan. Nabi nak ajar hukum. Tu dia duduk. Baik. Bagaimana Allah ajar? Kamu hak itulah aku buat. Kamu aku cipta. Ma'in, daripada air mani yang terpancar ke dalam rahim seorang perempuan. Muslimin dan muslimat sekalian. Persoalan lelaki kromosomnya X dan Y, perempuan hanya X. Yang tu kita tak mau bahas panjang. Yang tu biar saintis bahas. Walaupun knowledge ilmu tu kita belajarlah sikit. Kita lelaki X dan Y, kita punya kromosom. Perempuan dia sentiasa X. Maka X dan Y, kalau lelaki mengeluarkan Y di sudut teorinya bertemu X, maka jadilah anak lelaki, equal to Power Rangers. Sila air bulan bisa okok. Tuan-tuan muslimat, kalau X yang lelaki keluarkan diterima oleh perempuan X, jadilah anak perempuan. Tak sembang lagi menyerupai wajah ayah. Apa cerita? Anak yang lahir muka mirip ayah, anak yang lahir muka mirip ibu. Semua tu berkaitan dengan air mani. Tak mau sembang lah, hak tu jadi panjang. Nak sebut apa? Yang itu juga kita belajarlah sikit-sikit. Allahu Akbar, hebatnya Allah. Apa yang saya nak bawa ialah 2 benda. Pertama sekali, kita mesti faham apabila Allah kata yakhruju min baini sulbi wat taraib, aku cipta kamu daripada air mani yang keluar dari sulbi, tulang sulbi lelaki. Buka Ibnu Katsir, majoriti mufassirin menyebut di bahagian tulang rusuk lelaki. Situlah duduknya air mani itu. Wallahu a'lam. Hak ni doktor dia tahulah, pakar biologi dia tahulah. Kemudian at-taraib,
duduk di antara dua buah dada wanita, in between, tulang dada dia. Maaf sebut, tulang dada, kata Ibnu Katsir, di antara dua buah dadanya, di tulang dada wanita itu, itulah at-taraib, disitulah pula spermnya, disitulah pula berlakunya apa yang disebut persenjawaan dari pihak wanita. Muslimin dan muslimat, yang tu kita tolak tepi dulu. Ambil basic sudah. Saya ada benda penting kita nak sebut, iaitu kita mesti faham satu perkara yang dibahas dalam kitab hikam, yang dibahas dalam kitab-kitab para ulama, iaitu apabila mereka membicarakan tentang nikmat, maka dibahaskan nikmat itu kepada dua bahagian. Yang pertama dinamakan nikmatul ijad, nikmat al-ijad. Allah, apa dia nikmat al-ijad? Mudah cerita, kita dulu tak ada, Allah cipta ada. Tu dia panggil nikmat al-ijad. Kamu dulu tak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Hatu nikmatul ijad. Kita tak ada, tak disebut, kita tak ada. Lalu Allah dengan sifat iradahnya, Allah dengan sifat berkehendak dia, fa'alul lima yurid, Allah berkehendak menjadikan makhluk dia. Menjadikan makhluk dalam konteks perbahasan kita, menjadikan saya, tuan-tuan muslimat, menjadikan manusia. Maka menjadikan manusia makhluk itu, adakah wajib bagi Allah? Jawabnya tidak, harus sahaja. Harus bagi Allah mencipta makhluk. Baik, Allah berkehendak nak jadikan Polan bin Polan, maka Allah jadikan dia. Sebelum tu Polan tu ada tak? Tak ada. Polaniah tu ada tak? Tak ada. Lalu Allah dengan iradah dia, dia tak buat. Dia nak jadikan Polan tu, maka dia cipta. Maka jadi kita, itulah nikmatul ijad. Daripada tak ada, kita ada. Oh, tu pertama. Sekejap lagi tengok satu lagi. Daripada kita tak ada, kita ada. Siapa punya kehendak? Allah. Baik tu jangan petikai. Jangan duk buat kurang hajar, buat biadab, keluar kenyataan. Aku pun bukan mahu dilahirkan. Itu biadab. Itu menyanggahi sifat Allah. Itu menyanggahi iradah, sifat ma'ani Allah. Kamu sanggah Allah, boleh kufur kamu. Sebab Allah yang hendak kamu ada. Kamu tak boleh kata, aku bukan minta dilahirkan, siapa suruh lahirkan aku? Hei, kamu tak boleh cakap macam tu. Sebab dia Allah fa'alun lima yurid. Dia nak buat apa, dia buat. Dia nak ciptakan makhluk, dia cipta. Ada orang 20 tahun kahwin, tak ada anak. Sebab Allah tidak berkehendak nak bagi mereka anak. Jangan kamu kata aku bukan minta dilahirkan. Kamu menyanggahi kudrah, iradah Allah, boleh jadi kufur. Maka daripada tak ada, kita diadakan Allah, maka itu dia panggil nikmatul ijad. Dia cipta kita. Baik. Yang kedua, dia panggil nikmah al-imdad. Nikmatul imdad. Apa dia? Dia cipta kita jadi manusia.
Dia cipta saja ke? Tak. Dia bekal pendengaran, dia bekal penglihatan, dia bagi akal, dia bagi komplit panca indera kita. Allah, dia tak biar. Dia hantar Nabi, dia hantar Rasul, dia bimbing kita. Ni'matul imdad. Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang ni kita kena fokus. Daripada tak ada jadi manusia. Jadi pula Allah buat manusia, bukan binatang. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna katsiran mimman khalaqna tafdila. Suratul Isra ayat 70. Allah Ta'ala sebut, dan demi sesungguhnya karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Anak Adam tu manusia, kafir ke, Cina ke, Hindu ke, Melayu ke, selagi dia nama anak Adam, Allah kata karramna, kami telah muliakan. Allah muliakan. Nama dia manusia aja, dia ada kemuliaan. Soal dia sujud pada Allah ke tidak, tu soal nombor 2. Tapi dia manusia aja, dia ada kemuliaan. Apa dia? Tengok ayat tu, Al-Isra 70. Apa kemuliaan dia? Allah Ta'ala sebut, wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka dengan kenderaan darat dan kenderaan laut. Tu mulia tu. Mana ada binatang naik feri melainkan untuk disembelih pada hari raya Korban. Kita boleh naik feri, pergi melancong, langkawi sana sini. Mana ada lembu bawa kereta, walaupun ada kereta lembu. Lembu driving a car tak ada. Manusia yang bawa kereta, manusia yang menghadapi jam. Haru betul jam. Bulan lepas tak main pasal jam. Tu tadi pun jam teruk. Start daripada Seberang Jaya jam. Buka Waze, dia suruh Kona masuk Perai. Kona pergi Perai. Kona masuk Perai, alhamdulillah lepas. Tu pun sampai dekat nak azan juga. La haula wala. Kita baca, saya baca satu artikel kajian oleh seorang profesor Hindu, silap saya UPM, dalam membicarakan kenapa lately ni, sejak kebelakangan ini teruk sangat jam di Malaysia, especially Lembah Kelang. Saya baca kajian tu, kata profesor Hindu ni, kajian menunjukkan bahawa jumlah kenderaan di Malaysia sudah melebihi jumlah penduduk Malaysia. Padanlah 33 juta jumlah kenderaan, mengalahkan penduduk Malaysia 32 juta lebih. Kata profesor Hindu ni, daripada 33 juta kenderaan ini, kereta mewakili 46%. 46% kereta. Tak boleh bajet dah. Dulu saya main balik pulau pejam mata, sejam suku sampai. Lah sebelum balik asar, saya kena buka Waze. Balik masjid solat asar, tengok Waze, haru ke biru ke apa ke. Nak pergi balik pulau. Dulu saya pergi kuliah di Masjid Telekom Taiping, kuliah bulanan hari Selasa ni. Masjid Telekom Taiping, kuliah start 97, Alhamdulillah PhD dah puak-puak tu. Dulu tak payah tengok Waze, sejam setengah bajet, pukul 6 rumah, 7.30 sampai Telekom Taiping. Lah 2 jam setengah, bajet tambah 1 jam. Tara nak lepas tol juru tu, nak lepas juru tu, Allahu Akbar, jenuh merokok kita. Mujuk aku tak merokok, jenuh isap rokok, nak lepas tol juru. Oh letih tuan-tuan, 2 jam setengah baru sampai.
Saya tahu dah, saya kena bajet lain dah sekarang time. Balik pulau, telekom, kena keluar awal sikit. Dia tak boleh macam dulu dah. Sebab itulah jawapan dia. 33 juta kenderaan sudah mengatasi jumlah penduduk. Tak masuk lagi 7 juta kereta jadi besi buruk tersadai tepi jalan. Ada 7 juta pergi. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah kata, aku muliakan kamu manusia, anak Adam. Pertama tanda aku mulia kamu, aku angkut kamu di darat dan di lautan. Kamu boleh bawa kereta, kamu boleh naik feri, kamu boleh pergi melancong, macam-macam. 2, wa razaqnahum minat thayyibat, kami rezekikan kamu dengan makanan yang baik-baik. Allah, ayam itik di sudu belakang dapur kita ya. Kita makan baik-baik, breakfast kita cantik, roti canai, nasi lemak, tu tanda kemuliaan. Allah sebut. Binatang makan ikut dan, kita makan punya elok, durian habak mai. Saya pergi dusun di kaki Gunung Jerai 2 minggu lepas. Dusun tu milik jiran belakang rumah. Dapur, bertemu dapur jiran tu, pegawai tinggi custom, pencen dah. Duk ajak saya lama dah, ustaz, jom lah pergi kebun. Kita duk sibuk-sibuk 2 minggu lepas pergi lah. Bawah kaki Gunung Jerai, subhanallah, 300 batang pokok, 15 hektar. Saya tanya Abang Li, nama dia Haji Ali, Bang Li, jiran belakang rumah betul. Bang Li, bila tanam pokok durian ni? Dia kata, tak tanam ustaz, pusaka orang tua. Allah, pusaka arwah ayah. 300 pokok, 15 hektar. Lepas tu dia tulis kat papan putih tu, senarai nama durian dan harga. Saya pun baca Musangking apa semua biasa. Tengok ada satu tu, kancing baju, nama jenama durian tu. Saya kata, Bang Li, saya nak yang ni. Saya tak mau kancing gigi dengan kancing seluar. Saya nak kancing baju ni. Dia pun buka. Kita pun baru 2-3 dah balon, dia main lagi sebiji. Cane, nama dia Cane. Astaghfirullah. Sambil makan saya tanya Abang Li, ni Abang Li bubuh nama kat papan ni, Cane lah, tangkai panjang lah, yang ni kancing baju apa semua ni. Bang Li pandai-pandai buh ke? Haish, dia kata, hak ni Mardi punya. Mana kita tahu? Manalah tahu, tengok rokok berapi, mana nak tahu kan? Nama durian, rokok berapi. Saya ingat tu awal lagi habis, geng rokok ambil awal lagi. Dia kata nama ni ustaz Mardi. Kita bukan pandai, ada buku dia. Oh ya kau rasa, ya Allah, ya Tuhanku, ni plan pagi besok nak pergi pula. Dia kira nak repeat lah. Muslimin muslimat, kita makan punya enak. Allah kata tu tanda aku muliakan kamu. Saya tanya Abang Li, saya seorang ke mai? Aish, sebelum Ustaz mai ni ada dah 2-3 kereta mai balik lah. Saya sampai pukul 10:30 gitu. Paling jauh mana? Saya tanya dia, Sarawak pun mai makan dusun dia. Sarawak, Terengganu, Negeri Sembilan. Tengah-tengah saya makan, 3 biji kereta pula mai daripada Mergong Alok Start. Allah, betul-betul bawah Gunung Jerai. Subhanallah, punya nikmat ilham dusun Haji Ali kepada Facebook dia. Tu habis tengoklah. Saya pasal jiran tu yang saya pergi. Makan, nak balik bungkus 2 pack. Bungkus lagi 2 pack. 1 pack untuk anak, 1 pack untuk bapa. Bungkus lagi. Berapa Abang Li? Saya nak bayar, saya tak mau free. Hak tadi ustaz makan free. Kata awak tak abang awal tidak boleh 1 pokok tumbang. Yang ni saya bayar RM90, bayar. Tuan, Allah kata wa razaqnahum minat thayyibat, kami bagi kamu makan semua benda elok. Itu tanda aku muliakan kamu. Binatang dia makan apa?
Babi najis dia sendiri dia makan. Tu babi. Ada hampa makan najis hampa sendiri, nak mampu Tu mulia kita. Itu ni'matul imdad. Allah bagi telinga suruh dengar, Allah bagi mata suruh melihat, Allah bagi akal suruh berfikir, dan Allah kirim yang terbaik untuk kita, para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah hantar kepada kita kitab nama dia Al-Quran untuk kita baca, kita renung, untuk selamat hidup di dunia tuan-tuan, selamat di negeri akhirat. Allah ajak kita fikir, kejadian kamu amat hina. Allah, beranak-beranak tak tahu apa, tak tahu apa. Jalan dah besar amboi belagak. Tunggulah tua besok nak tengok belagak tara mana. Sampai tak semayang, kadang-kadang buat tak peduli dengan perintah-perintah Allah. Tunggu sampai masa awak akan tak ada balik. Awak akan diletakkan roh berimpun, jasad dimakan ulat, habis tak ada apa bagi kita. Roh dihimpunkan, nak duk mana, iliyin ke sijin, pilihlah. Allah hantar akal, fikiran, pendengaran. Cipta bukan kosong. Binatang pun mendengar, tapi dia tak tahu apa. Takkan kita nak jadi binatang mendengar tapi pekak badak. Orang yang duduk di dalam golongan ibadur rahman, kalau tuan-tuan muslimin muslimat buka surah Al-Furqan juzuk 19, tengok start ayat 63, ketika Allah menceritakan sifat ibadur rahman, golongan yang Allah sayang, hamba Allah yang Allah sayang. Antara dia ayat 73 Al-Furqan, walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tiadalah mereka memekakkan telinga mereka, dan tiadalah mereka membutakan mata mereka. Itu dia sifat ibadur rahman. Dia mendapat peringatan aja, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Orang tegur dia salah ke apa ke, orang tegur dia dengar. Dia tidak pekakkan telinga dia. Atau orang tunjuk dia bukti-bukti keagungan Allah, maka dia tidak membutakan mata dia. Inilah ibadur rahman. Inilah ni'matul imdad. Bukan sekadar ijad. Jadi orang betul senyap dah. Allah hantar pendengaran, penglihatan, suruh kita guna ke arah yang baik. Sebab itu Allah murka dengan orang yang sombong, tak sedar ke diri. Ayat berapa? 206 Al-Baqarah. Bahaya ayat. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Bahaya. Ayat 206 Al-Baqarah. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Dia dah buat salah, dia dah deviate jauh daripada Islam. Dia tidak menggunakan pendengaran dia, dia tidak menggunakan penglihatan dia,
dia gagal memungsikan akal dia ke tempat yang baik, lalu kita melihat dia memang deviate terlalu jauh, kalau kita tak tarik dia, dia akan sesat jauh. Maka apa kita buat? Kita tegur dia. Kita tegur dia. Marilah patah balik kepada Islam. Awak tu dah jauh, dah menyeleweng, sampai tak semayang. Allah, dahlah tak semayang, kata pula semayang ni tak ada. Apa engkau lebih hebat daripada imam-imam Masjidil Haram yang semayang tu? Apa engkau lebih hebat daripada imam Masjid Nabawi yang hebat-hebat itu? Astaghfirullah. Sedap semayang ni Nur Muhammad. Nur Muhammad dah semayang, kita tak payah. Hampa tu dia tak mengaji, hampa kulit kami isi kepala otak hang. Hang tak sujud ke tanah, mampu hang jaga. Wal'iyadzabillah. Tu pun jangan kemas tasawuf. Hebat ilmu makrifat, bunyi pun bibir hitam, tu dia punya makrifat. Okok. Tuan-tuan, jauh menyeleweng. Tiba-tiba kita tegur dia. Tengok tu 206, orang tak sedar ke diri, Al-Baqarah. Kita tegur dia. Marilah, takutlah kepada Allah, jangan duk buat benda tu. Akhazat hul izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam. Allah kata kesombongan dia, keangkuhan dia menyebabkan dia meneruskan dosa. Dia kata, hampa siapa nak tegur aku? Tuan pernah tengok kan video Ustazah Asma Harun tegur seorang yang pergi umrah banyak kali tapi tak tutup aurat kan? Ustazah Asma tegur, tu pun duk balas tak apa-apa, nek pening kita kan. Saya 3 kali dah Allah panggil, dia kata tak tutup aurat tak apa, lepas tu tunjuk punggung kat orang. La ilaha illallah. Hampa jangan tengok video punggung tu, karut semua. Saya duk tengok. Saya pasal dia melintas dekat wall saya tak sengaja lepas tu saya istighfar lah, saya dia lintas kat wall. Saya kata apa dia punggung apa ni? Saya lah. Saya minta ampun dengan Allah, hilang 6 juzuk. Silakui betul. Tegur elok-elok. Ustazah Asma Harun tegur, jangan. Ingat, ada istidraj. Dalam Islam ada istilah istidraj. Jangan 2 orang yang berniaga di pasar malam, dua-dua cak kuih tiaw. Hak tak semayang pukul 8.30 cak kuih tiaw bungkus balik dah. Hak yang semayang pukul 11 duk tak laku lagi. Hak semayang tepi tonggeh pukul 11 melengung lagi. Hak tak semayang 8.30 balik dah. Tu istidraj. Tak semayang, tak sedekah. Yang ni dapat rezeki kira hari Jumaat boh tabung masjid. Walaupun tak banyak dia dapat, tapi dia ingat sedekah. Yang ini laku, lagi tak semayang, lagi laku, lagi tak semayang, lagi balik awal. Istidraj. Allah bagi, Allah rentak, piang. Lalu Ustazah Asmah tegur, janganlah, jaga istidraj. Balik umrah ni patutnya berubahlah tutup aurat. Ni 3 kali pi dah dengan bangganya. Elok je Allah panggil saya 3 kali lah walaupun saya tak bertudung. Ustazah Asmah tegur baik, dia balas balik. Dia kata apa Ustazah tahu istidraj? Oh kemal. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, saya sebut ayat tu umum, tak tuju siapa. 206 Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata siapa yang dia dah memang menyeleweng jauh, setakat awak macam tu tak seleweng jauh lagi, boleh dibimbing lagi, tak ada masalah. Kan ramai yang dulu tak bertudung, alhamdulillah sekarang dah ramai yang bertudung.
ada artis yang join usrah. Alhamdulillah, kesedaran tu timbul. Awak tak jauh lagi, boleh tarik. Ni orang yang betul-betul jauh, betul-betul menyeleweng, betul-betul tak kenal agama, kufur nikmat, kufur semua. Dikatakan padanya, mari ikut Islam, patah balik. Tiba-tiba kesombongan, keangkuhan dia, kata Allah, menyebabkan dia meneruskan dosa dia. Fahasbuhu jahannam, untuk dia neraka jahannam. Nampak? Allah marah sebab dia tak guna akal. Kita mesti sedar, kalau kita salah, orang tegur, terima. Itu tanda kita tawaduk. Jangan kita sombong, jangan rasa kita hebat. Hebat apa? Air mani ya. Itu yang Saidina Ali pesan. Aku heran tengok manusia, dia bermula dengan air mani, kata Saidina Ali, dan dia berakhir dengan jifah. Dia start dengan air mani, kata Saidina Ali, dan dia berakhir dengan jifah. Apa dia jifah? Bangkai. Ending kita ni bangkai, kata Saidina Ali. Cuma orang mulia lah mandi kapan boh baju sampai dalam tanah, ulat tunggu habis. Cuma seminggu buka tengok kubur tu, kau tak tutup hidung kita, pecah perut, pecah mata, keluar ayak tubuh, segala jenis nanah. Seminggu cukup. Korek balik tengok seminggu. Tanyalah pakar-pakar forensik, polis ke mana yang dapat arahan mahkamah, korek balik untuk kes macam-macam lah. Kan berlaku di Malaysia. Cuba tanya mereka, tutup hidung ke tak tutup hidung? Kalau seminggu 5-6 hari, confirm. Kalau dah beratus 10 tahun, tak apa, tinggal tulang dah. Tinggal tulang dah. Ni hak baru-baru 5-6 hari ke, tengok dia punya bau lagu mana. Hak tu kita, tu yang Ali kata, aku heran hampa sombong pasal apa? Hampa mula ayak mani, hampa habis jadi bangkai. Apa kita nak belagak, tuan-tuan? Apa yang kita nak rasa kita hebat di dunia yang sementara? Lama mana nak jawatan? Lama mana nak berkuasa? Beritahu. Sampai masa jadi Fir'aun, hilang, tenggelam, habis. Hebat manalah kerajaan Nabi Sulaiman, ada ending dia. Hebat mana kerajaan Khulafa Ar-Rashidin, ada ending dia. Yang kekal hanya kerajaan Allah. Hebat mana kita, harta kita banyak mana. Bintang di langit siapa punya? Ikan di lautan berjuta siapa punya? Buah durian pokok-pokok di hutan siapa punya? Allah. Kita punya ada apa? Pi ambil jual ya. Dapat duit beli rokok. Lepas tu lupa kat orang. Tak ingat masjid, tak ingat sedekah. Siapa kita? Banyak mana kita nak kaya, nak senang. Pepatah Arab menyebut, al-kafan ma la jaibun, kain kafan tidak mempunyai poket. Tu pepatah orang Arab. Kain kafan tak ada poket. Kok lampa nak bos RM10. Duit dalam bank mati ada 50,000, ambil 40,000 bos dalam poket, 10 poket kain kafan. Bawa masuk kubur. Lah, tak ada apa, terumpa bodoh, selipar jamban pun tak pakai, kaki ayam barefoot masuk dalam kubur menunggu mungkar wa nangkir. Ya Allah, ya Tuhan, takut tuan-tuan oi. Inilah kita. So bila Allah bagi peluang hidup sebegini, apa yang kita nak buat? Melainkan menambah amal. Ada dosa, angkat tangan, minta ampun. Dosa besar, tolong bertaubat. Banyakkan baca Quran. Baca Quran hapuskan dosa kecil. Wuduk hapuskan dosa kecil. Tuan-tuan datang kuliah, setiap langkah tuan-tuan hapus dosa kecil. Apa lagi nak hidup? Abang Mai, apa lagi nak buat di dunia yang sementara? Pula dia. Di samping kita menikmati nikmat dunia, jangan pi lempar pula. Jangan buang pula nikmat dunia. Ada durian rembat.
Jangan ditinggal nikmat dunia, cuma berpadalah, jangan berapi badan. Sampai nak demam makan durian, agak-agaklah makan, nikmat ambil, tetapi digunakan semuanya dengan kita fikir nikmat ini aku guna untuk aku selesa di alam barzah, ketika mana tiada siapa lagi nak bantu aku. Tuan-tuan muslimat, kita mati nanti kita tak tahu, tuan-tuan muslimat, siapa nak tolong kita. Saya selalu sebut benda ni. Lama mana anak kita nak menangis? Lama mana? Dia pun ada kerjaya dia, dia pun ada keluarga dia, dia pun ada profession dia. Lama kita ditinggalkan, lupa, tinggal kita seorang. Saya selalu pesan benda, tak ada siapa nak tolong. Kata Imam Hasan, apabila aku menyadari bahawa tiada siapa yang akan menolong diri aku nanti, maka aku sibuk melakukan amal soleh. Dapat anak beriman tak apa, tiap-tiap lepas semayang dia doa. Dapat anak yang tak semayang, na'udzubillah. Dapat anak yang tak peduli, yang dia kira bila orang tua ni nak mampu. Ada anak aku tu? Ada. Bila nak mati orang tua, duk muak cabut gas oksigen ni baru tahu ya. Kan? Anak kurang ajar betul. Tunggu tuan-tuan, berlaku dalam masyarakat kita. Lama mana dia lupa kita. Semak kubur kita, kita cukup takut tuan-tuan. Semak kubur, hari raya pun tak pi, apa pun tak pi. Naik lalang dah kubur, tak tahu mana satu kubur ayah, mana satu kubur Tok Wan, tak tahu. Penghabis pi doa kubur lain, mengulang cerita ibu mertua aku pi Ramli. Kubur lama ni kubur orang lain ni, dia duk ingat kubur bini dia. Jawab dia Ala Kasim, jawab dia. Tuan-tuan, jaga benda ni, kita kena fikir. Betul, kita didik anak kita dengan baik, alhamdulillah. Tetapi dia mai perasaan, dia datang. Wallahi, dia datang perasaan tu dekat kita. Kita bukan biar anak kita, kita didik sejak lahir, kita didik baik, alhamdulillah. Tapi perasaan tu datang, takut. Takut dia tak ingat kita dah. Tak teringin dah nak wakaf untuk kita. Dia tak teringin dah. Habis kuatkan 2-3 bulan dia menangis, lepas tu dia lupa kita. Oh, perasaan tu datang. Walaupun kita ada wakaf kita yang berjalan sampai kiamat, ada pahala kita buat juga wakaf. Tetapi kadang-kadang perasaan itu menyerang kita, karena memikirkan dahsyatnya barzah dan memikirkan akhirat yang kita akan hadapi. Maka dua nikmat ini tolong kenal. Ingat asal usul kita cukup hina. Air mani yang hina, yang berenang-renang, jutaan sperm yang dilepaskan berenang di dalam rahim yang sempit, dan hanya satu sahaja yang akan cuba masuk ke dalam ovam telur seorang wanita. Ovam, dia akan masuk, dia akan cuba masuk, dan masuk itulah persenyawaan, dan jadilah manusia biiznillah, dengan izin Allah. Maka anak itu akan mewakili separuh sifat ibunya, separuh sifat ayahnya. Allah, itulah kita. Allah tuan-tuan, hinanya kita. Maka bila kita membesar, hidup begini, ingat segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya selalu sebut bagaimana haibatnya ibadah di dalam Islam, semuanya meleburkan keangkuhan. Sungguh, bila kita beribadah dalam Islam ni, dia leburkan kesombongan kita. Coming soon musim haji, seminggu lagi nak wukuf. Kalau Arab Saudi raya hari Sabtu, Jumaat dah wukuf. Sebab kita tak tahu tempat tengok turun naik anak bulan dia berbeza.
Biasa aja Arab Saudi mendahului kita sebab mereka nampak anak bulan. Imam Syafi'i kata kamu kena taat kepada pemerintah kamu dalam soal raya dan sebagainya. So kita hari Ahad, hari Sabtu kita puasa sunat 9 Zulhijjah insya-Allah. Kok tak larat 9 hari ni. 9 hari inilah paling elok. Kok tak mampu ambil lah 9 Zulhijjah tu. 9 Zulhijjah pun tak mampu, hisap je lah rokok. Apa pun tak boleh. Sehari pun tak boleh, duduk diam balik rokok lah. Tak ada dosa apa sunat. Cuma Nabi kata tidak ada puasa yang paling hebat, puasa sunat yang paling hebat kecuali 9 Zulhijjah. So ambil lah sehari. Kalau Arab dia raya awal, hari Jumaat dia wukuf. Kalau dia sama dengan kita, hari Sabtu dia wukuf. Kalau Jumaat dia wukuf, Haji Akbar lah tahun. Rezeki lah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, jemaah haji, adik-beradik kita, abang ayah kita, Allah semua dah kumpul di Makkah, akan bergerak ke Arafah pada 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, akan mula bergerak ke Arafah. Maka kita nak pesan, walaupun kita tidak menunaikan haji, masih lagi belum dipanggil Allah, apatah lagi dengan era pandemik masuk endemik ini, nama kita mungkin terlewat, kita daftar lewat. Giliran kita 2095 jenuh tumbang 6 kali tak pi lagi. Tumpu pula tahun 2020 punya B40 pula, khusus pula B40, pakai lambat lagi lah kitanya. Tak apa, sabar, yang penting ada niat. Ni kita pi haji, kita pi umrah, dia pesan kat kita, ustaz, nanti panjat Jabal Rahmah no, tak ada kerja aku nak panjat. Kita adalah petugas nak jaga jemaah, tapi kita bagilah jemaah panjat. Bila panjat Jabal Rahmah tu, adalah kutu-kutu dia pesan, nanti panggil nama kami no, kami sampai. Tanya dia, anda daftar tabung haji belum? Kata belum lagi. Taik kucing hang, jawab dia tu. Bila anak sampai? Hang daftar dulu 1,300. Hang daftar dulu, ikutlah asbab. Kita ahli sunnah wal jamaah, bukan main naik roket terapi ya. Daftarlah dulu. Ni daftar pun tak, daftar pun tidak. Suruh kita tulis nama kat batu tu. Kan Jabal Rahmah kan ada batu. Tulis nama atas batu. Yang saya tahu tu lagu Sudirman. Kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu, kata Sudirman. Tulis nama dia pula dah. Lepas tu panggil dia. Oi, panggil dia, dia mai. Tengok daftar pun tak, sepak pun kok dah. Hang daftar dulu. Ambil nombor daftar tabung haji hang tu. Lepas tu hampir tanya, berapa tahun bila saya pergi ni? Wah, semangat. Encik ikut giliran 2098 encik, tambah 3 tahun ni. Dia dengar 2098, umur dia lah 70, 2022. 78 tambah lagi 56 tahun. Lah umur dia 70, dia kata 126 tahun pakai kolu dah aku. Tuan-tuan, tabung haji dia bagi nombor tu. Itu sistem dalam komputer dia. Tuan-tuan rayulah. Boleh buat rayuan. Dah 5-6 tahun daftar, umur dah 75. Batuk ni kira seminit batuk, seminit batuk. Ubat doktor ni kalau susun dalam lemari tu boleh buka farmasi. Boleh buka kedai farmasi ubat doktor. 2 minit sekali batuk. Hampilah rayu. Suruh doktor buat surat lampis, surat pi tabung haji rayu. Lah semua online lah rayu. Dia tengoklah. Tengok umur kita dah 70. Dia bagilah. Kalau hang umur 40, payah sikit lah. Kalau umur 50 tapi kronik ke penyakit ke apa ke, tu tak apalah. Selalunya 77 lebih ni tabung haji layan. Walaupun giliran hang 2095 janganlah pengsan. Dia bagi ya, dia lepaskan insya-Allah. Yang penting daftar. Jangan duk suruh orang menyalak atau memekik atas Jabal Rahmah tu, hang daftar pun tak. Oi, tulis nama atas batu. Kita punya tulis Jawi lah tu. Dia pesan tulis Jawi tu. Jangan tulis Rumi, tulis Jawi. Amboi kemah.
Turun tangga kena pau dengan minta sedekah. Ni dia tangan. Tangan ni ikat belakang. Tolak tu nampak kita pun ingat kudung lah. Ligan-ligan ni dia keluar lari. Tu cerita Jabal Rahmah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, nak sebut apa? Semua ibadah mengajar kita buang sombong. Awak kena pergi Arafah, selesa ke Arafah. Panas, terik, tidur tak selesa. Awak kena pergi Muzdalifah, selesa ke Muzdalifah. Tak hujan tak apa, kena hujan. Dia bukan ada bumbung hotel berbintang-bintang. Dia bantai hujan macam kucing jatuh telaga je. Anak pergi mana? Buat mai? Anak lari mana? Dia tak ada khemah. Muzdalifah tak ada khemah. Dia hantam hujan. Allah. Duit itu milik sokong. Dan lagi sokong. Menggigil-gigil. Mina tak apa, ada khemah. Boleh menyorok dalam khemah, boleh berlindung. Semua Allah buat lebur. Jadi budak-budak kutip batu, ingat siapa? Hampir Muzdalifah, hang kutip batu. Hang Datuk Seri cangkung kutip batu. Hang Tan Sri cangkung kutip batu. Hang Ustaz cangkung kutip batu. Nampak siapa? Aimani lah. Pernah sebelah saya kutip batu di Muzdalifah, Datuk Seri Wan Shah Alam, Datuk Seri. Kita pun suluh dengan handphone, suluh batu lah. Sebab kena suluh. Jangan silap tai unta apa ambil. Iya, tai unta kerah. Tai unta kerah batu kena suluh tu betul. Waktu kita ambil cari batu tu, kutip batu tu. Suluh tu betul. Batu kadang picit-picit pecah. Apa tai unta? Dia tak bau dah, dia dah kering. Kadang konkrit, simen apa dah. Kita kena betul-betul batu. Tengok sebelah kita Datuk Seri. Hai Datuk, kutip batu. Hehehe, duk gelak itu. Datuk Seri tak Datuk Seri. Cangkung kutip batu. Hampa ayak mani yang suruh belagak. Allah. Lepas tu jadi perangai budak-budak. Ambil batu apa? Baling orang. Budak-budak bergaduh apa? Baling batu. Budak-budak bergaduhan. Jangan celaka ambil batu balik orang. Jadi budak-budak kutip batu dah budak-budak. Lepas tu berjalan pergi lontak budak-budak. Macam budak-budak orang baling. Yang baling kasut pada tu bapak budak. Baling kasut, baling payung, singgah belakang kepala, syahid kawan berdarah. Tu tak apa perangai pula. Daripada belakang payung terjun masuk. Mana punya geng kita pun tak tahu. Tuan-tuan, semuanya ajar kita jadi orang yang tawadhu. Walaupun kita belum pergi haji lagi, tak sampai lagi seruan, belum ada lagi rezeki, walaupun kita dah menabung, niat dah ada, alhamdulillah, tetapi perbuatannya semuanya jadi pengajaran kepada kita. Muslimin dan muslimat, kesimpulan, ingat siapa diri kita. Hang raja ke, hang sahabat ke, hatta Rasulullah sendiri pun mengajar kita adalah insan yang cukup hina. Kejadian kita terlalu hina. Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Itu imdad. Kalau Allah tak cipta kita, kita tak ada. Maka daripada tak ada, kita ada. Itu dia panggil ijad. Ni'matun ijad. Lepas tu dia buat kita pula manusia. Dia biar? Dah. Dia bagi telinga, pendengaran. Dia bagi mata, dapat melihat. Dia bagi akal, suruh berfikir. Dua kaki yang berjalan. Lidah, organ-organ, semua. Supaya وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku cipta kamu, aku nak kamu sujud kepada aku. Kamu tak sujud kepada aku tak heran, tidak kurang zat aku. Apakah bila kita tak semayang berkurang zat Allah? Tidak. Allah maha gagah, maha perkasa. Allah tidak memerlukan kita, tetapi kita memerlukan Allah. Maka antara jalan ialah beribadah. Maka Allah perintahkan solat, perintahkan puasa. Tanda kita taat kepada Allah. Jangan question Allah. Jangan kata aku pun tak minta dilahirkan.
itu kurang hajar, boleh rosak akidah kita. Apa yang penting ialah perjalanan hidup ini diurus dengan kebaikan. Muslimin dan muslimat, akhirnya saya berpesan, jangan lupa puasa 9 Zulhijjah. Kenapa saya pesan? Sebab saya nak pahala. Saya pesan, tuan-tuan buat, saya dapat pahala. Di samping saya pun puasa, insya-Allah. Jangan cakap ya aku tak puasa ambil pahala apa? Dah. Kita puasa insya-Allah. Tuan-tuan buat, saya cakap, tuan-tuan buat, saya dapat pahala. Tuan-tuan pesan-pesan pula di pejabat sekolah, buat pula, berganda-ganda, saya dapat ganda lagi. Sebab itu pesan memesan ini Allah cukup suka. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pesan memesan di atas kebaikan, sebab pahala dia semua dapat seorang sikit. Maka jangan lupa 9 Zulhijjah. Jangan lupa 9 Zulhijjah, selepas solat subuh bermulalah takbir muqayyad. Bermulalah takbir hari raya kita hari Sabtu selepas solat subuh, yang kita panggil takbir muqayyad, yang terikat dengan waktu solat fardu dan solat sunat. Itulah hebatnya Aidul Adha. Itulah besarnya Aidul Adha. Adanya puasa, adanya takbir muqayyad. Kalau raya puasa, takbir mursal aja, dia tak ada muqayyad. Dia hanya takbir mursal. Jatuh matahari malam raya, takbir. Habis tu kan jalan kan, nak balik kampung, tunggu habak kata kami delay 2 jam. Panggil geng-geng tunggu tu, jom di stesen tu kita takbir. Itu takbir mursal. Lepas isyak, gerak rumah ke rumah, takbir rumah ke rumah. Takbir rumah ke rumah. Rumah pertama takbir makan lemang, pulut apa semua. Rumah kedua, rumah ketiga, rumah kelima syirik. Sampai rumah kelima ambulans sampai. Dia punya hayun tu lah. Itu takbir rumah ke rumah, takbir mursal. Di market boleh pagi raya tu sebelum sembahyang raya dan pi market 6.30, main raya pukul 8.30, 8.45. Tunggu ikan tak mai lagi. Cek panggil toki ikan tu, bang kita takbir je. Takbir di market boleh, takbir mursal. Raya haji muqayyad. Pas sembahyang takbir, pas sembahyang sunat boleh takbir. Lepas sembahyang jenazah, hantar jenazah separuh tinggal, takbir. Jangan tinggal duduk balik rokok lah, kesian kawan mati aksiden. Takbir bukan isap rokok. Itu dia takbir muqayyad. Kata sahabat, kami melihat Ibnu Abbas, sepupu Nabi yang mulia, memulakan takbirnya selepas subuh 9 Zulhijjah dan mengakhirkannya sehinggalah 13 Zulhijjah solat asar. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, berkorbanlah, fahamilah konsep pengorbanan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak terima darah, Allah tidak terima daging kurban. Yang Allah terima ialah takwa daripada kita. Berkorban untuk agama Allah, berkorban masa datang ke masjid, berkorban masa untuk kita mencari ilmu, berkorban tenaga untuk agama Allah. Bohlah apapun, jangan kita terkorban, yakni terkorban akidah kita. Wal'iyadza billahi min zalik. Semoga Allah merahmati apa yang kita lakukan di dunia yang fana ini, dan Allah menjadikan hidup kita sentiasa di bawah kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung bulan hadapan dengan ayat seterusnya. Masih lagi surah At-Tariq yang saya kira boleh habis dalam 3, 4 bulan, 5 bulan lagi. Tak tahulah sempat tidak pilihan raya umum. Pasal sempat kot. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah korban tuan-tuan peserta yang berkorban. Saya tak perlu hurailah di sudut fiqah, tuan-tuan belajarlah. Nak sebutnya bahawa kita hidup di bawah peraturan dan undang-undang, dan kita tidak boleh menjadi orang yang sombong kerana asal kita ialah air mani yang hina, seperti kata Sayyidina Ali
dan kamu akan berakhir menjadi bangkai, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.